Hari ke-9 berada di bumi Jepun. Hari ini aku dengan partner aku, Malik Hairuddin, plan untuk ke Hiroshima. Okay, thank you. Orang kata Perjalanan dari hotel menuju ke Osaka Station mengambil masa lebih kurang 30 minit. Dan daripada Osaka Station ni lah kita akan ambil Shinkansen terus menuju ke Hiroshima. okay, mesti mencari tiket. Shinkansen tiket. Osaka adalah bandar ketiga terbesar di Jepun, dan kalau kita boleh tengok Osaka Station ni dia lebih kurang macam KL Central kalau kat tempat kita. Tapi dia punya tahap kesibukan dia tu walaupun di bandar ketiga, tapi kita boleh nampak memang sangat-sangat sibuk. Kami buat keputusan untuk naik Shinkansen disebabkan oleh masa perjalanan. Kalau naik Shinkansen ni 1 jam 30 minit, tapi kalau naik kereta makan masa lebih kurang 4 jam. Walaupun train Shinkansen ni ada banyak, ada yang 10 minit satu, ada 15 minit satu, tapi masa ni kita orang tengok dekat papan bawah tu train lagi 2 minit je lagi. Tu yang kita orang berlari tu kejar. Cumanya bila sampai atas tu kita orang confuse lah, adakah train ini yang bawa pergi Hiroshima? Aku pun apa lagi, pergi terus nampak ada orang train kat situ, tanya dia betul ke ni pergi Hiroshima, dan dia cakap yes, ini dia. Apa lagi, lari dan terus masuk ke dalam train. Alhamdulillah sempat. Untuk pengetahuan semua, Shinkansen ini ada lebih kurang dalam 16 gerabak. Dan ada 2 jenis tiket kalau naik Shinkansen. Satu, non-reserve seat, dan jenis yang kedua adalah reserve seat. Apa yang membezakan kedua-kedua jenis tiket ini adalah bila kita beli yang non-reserve tu, maknanya free seat. Boleh duduk di mana-mana asalkan di gerabak 1 hingga 3. Tapi kalau kita beli reserve seat tu dah memang ada seat khas untuk kita lah. Dan seat khas ni ada di gerabak nombor 4 sampai ke gerabak nombor 16. Perjalanan daripada Osaka ke Hiroshima mengambil masa 1 jam 30 minit. Disebabkan aku ni jenis suka train, jadi perjalanan tu bagi aku rasa kejap aja kat dalam tu. Seronok tengok kiri kanan pemandangan sekitar Jepun ni. Finally, aku dapat jejakkan kaki dekat stesen Hiroshima. Tujuan aku pergi Hiroshima ni ada satu je. Aku nak tengok kesan daripada bom atom yang US jatuhkan dekat Hiroshima masa tahun 1945. Dan banyak-banyak kesan yang tinggal. Ada satu bangunan bersejarah dipanggil sebagai Atomic Bomb Dome yang ada dekat Hiroshima tu. Jadi memang aku datang untuk tengok benda tu je. Datang, tengok, bagi aku, selesai. Dekat Jepun ni senang je. Sampai je mana-mana stesen mesti ada pengangkutan awam yang connect terus. Macam ni salah satunya tram. Aku tengok juga dekat tram ni, kalau tengok stesen-stesen dia tu memang ada tulis Atomic Bomb Dome. Cumanya macam aku cakap lah, aku ni kejar masa. So kita orang berdua ni decide untuk ambil taksi je terus sampai ke tempat tu. Dekat Jepun, cara paling mudah untuk korang nak dapatkan taksi, korang kena gunakan Uber. Okay, download apps Uber. Lepas tu korang boleh terus ambil dekat mana-mana bandar. Ikut pengalaman aku, Tokyo, Kyoto, Osaka, Hiroshima semua tak ada masalah untuk gunakan apps Uber tu.
perjalanan daripada stesen Hiroshima menuju ke Atomic Bomb Dome tu, bangunan bersejarah yang aku cakap tu ambil masa lebih kurang 10 hingga 15 minit je. Dekat je. 8 sungai mengalir melalui Hiroshima dan bandar Hiroshima dibina di Nagasu. Okay. Good. Good info. Thank you. Arigato. Ini satu perkara yang aku suka dengan teknologi. Walaupun kita orang ni macam ayam dengan itik, kita orang tak faham bahasa Jepun, dia pun tak faham bahasa Melayu, tak faham bahasa Inggeris, tapi dia gunakan teknologi Google Translate tu dekat handphone, dia cakap dalam bahasa Jepun, kemudian translate dalam bahasa Melayu. Dengan effort yang dia bagi tu, aku memang sangat-sangat appreciate. Okay, sanap. Okay, arigato. Okay, arigato gozaimasu. Terima kasih Iya. banyak. Terima kasih, arigato. Okay. Doi itashimashita. Jadi sekarang kami dah sampai di restoran halal yang mana tempat ni tak jauh pun daripada Atom Bomb Dome tu. 10 minit je jalan kaki. Kita orang singgah dulu kat sini untuk kita orang lunch dan makanan dia halal. Dan paling best dia ada tempat solat dekat sini. Lepas selesai solat, lepas selesai makan tengah hari, kami pun terus berjalan menuju kepada tempat yang ditujui. Bila kita sampai je dekat kawasan Hiroshima ni, especially dekat dengan kawasan bom atom jatuh ni, dia ada satu rasa macam aku dengan Malik, sebab kita dah follow sejarah, kita tahu pasal sejarah. Jadi bila kita datang ke tempat ni, dia ada rasa yang susah kita nak ungkap dengan kata-kata ni. Bila kita tengok dekat map ni, ada 3 tempat penting lah yang aku dengan Malik decide untuk pergi. Yang pertama adalah Atomic Bomb Dome, yang kedua adalah Hiroshima Peace Memorial Museum, dan yang ketiga adalah Hypo Center. Ini juga antara peninggalan penting ketika momen bom atom itu dijatuhkan, yang mana bangunan di depan itu dan juga jambatan ini antara binaan yang masih lagi kekal ketika bom atom dijatuhkan pada tahun 1945. Jambatan ini dikenali sebagai Motoyasu Bridge dan ia hanya terletak 130 meter sahaja daripada Hypo Center. Inilah dia bangunan bersejarah yang aku nak tengok dari dulu lagi. Atomic Bomb Dome. Untuk memahami peristiwa bom atom Hiroshima dengan lebih baik, lokasinya adalah di Hiroshima Peace Memorial Museum.
6 Ogos 1945, tepat pada jam 8.15 pagi, telah menjadi detik penting untuk Hiroshima, Jepun dan juga seluruh dunia. Peristiwa ini telah menjadi titik tolak kepada berakhirnya Perang Dunia yang Kedua. Destinasi seterusnya adalah Hypo Center. Hypo Center ini adalah titik penting di mana bom atom dari ketinggian 600 meter dijatuhkan tepat pada lokasi ini. Sebaik sahaja ia meletus, suhu di kawasan sekitar ini mencecah 3,000 hingga 4,000 darjah Celsius dan mengakibatkan kematian semua hidupan yang berada di kawasan ini. Inilah dia Hypo Center, lokasi di mana bom atom dijatuhkan oleh tentera Amerika Syarikat pada jam 8.15 pagi 6 Ogos 1945. Pengemboman Hiroshima ini menjadi antara peristiwa penting dalam sejarah dunia. Ia jelas menunjukkan bahawa kuasa besar yang tidak dikawal mampu untuk menghancurkan sesebuah peradaban manusia. Tetapi dalam masa yang sama, ia membuktikan bahawa manusia tetap mampu bangkit walaupun sesuatu kemusnahan yang besar telah berlaku dalam hidupnya. Dari debu-debu yang bertaburan, bandar Hiroshima dan negara Jepun kini mampu berdiri menjadi antara kuasa besar ekonomi dunia hanya dalam masa yang singkat. Berbekalkan semangat dan kecekalan, kita harus percaya bahawa bangsa manusia memiliki kapasiti untuk bangun kembali, belajar dan berusaha menuju masa depan yang lebih gemilang. Biar sejarah ini terus menginspirasikan kita dalam mengorak langkah di masa depan. Salam perdamaian dari Hiroshima, Jepun.